warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua rakan-rakan. Pada hari ini ingin saya berkongsi sedikit tentang tip bagaimana kita nak menulis sesuatu rencana, artikel atau karya kreatif dengan lebih baik dan bagus. Satu cara atau tipnya adalah kita kena memiliki banyak vocabulary ataupun kosakata yang mana kosakata ini penting untuk kita membina ayat yang lebih baik dan lebih sempurna serta memenuhi makna yang dikehendaki. Jadi satu daripada tip untuk kita menulis dengan lebih baik adalah kita perlu kerap membaca kamus. Tidak kisah kamus apa pun, kamus peribahasa, kamus dewan, kamus teknikal ataupun apa-apa kamus yang boleh menambahkan vocabulary ataupun kosakata kita, perbendaharaan kata kita. Kerana daripada kamus lah kita akan dapat makna yang tepat, makna yang lebih menyeluruh dan kita boleh menulis dengan lebih baik. Jadi satu tip untuk kita menulis dengan baik adalah kita kena membaca kamus. Jadikan ia sebahagian daripada buku bacaan kita adalah kamus. Jarang orang baca kamus, tetapi kita kalau kita ingin memiliki perbendaharaan yang banyak, penulisan yang baik, ayat yang cantik, kita perlu membaca kamus, bukan hanya membaca tata bahasa saja. Penulisan bukan hanya berkenaan tentang tata bahasa saja, tetapi penulisan juga berkenaan tentang perbendaharaan kata, kosakata, pemilihan ayat, makna dan sebagainya. Itu semua mempengaruhi penulisan kita. Itu tip pertama saya. InsyaAllah sama-sama kita cuba buat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu untuk video kedua tip penulisan bersama saya. Dan semalam saya kongsikan satu kaedah ataupun tip yang pertama adalah kita menulis, kita mesti banyak membaca kamus untuk meningkatkan vocabulary ataupun perbendaharaan kata. Okey, hari ini tip kedua pula saya ingin berkongsikan cara kita menulis. Yang keduanya adalah kita mesti menulis sesuatu yang kita benci atau kita suka. Kita kena senaraikan dulu apa sebenarnya yang kita suka dalam hidup ni, atau suka bercakap, suka menceritakan kepada orang ramai, atau mungkin juga sesuatu yang kita sangat benci, yang selalu kita ingat. Jadi dua elemen ini adalah asas untuk kita menulis ataupun memulakan apa-apa juga penulisan. Sesuatu yang kita benci, kita suka, bukan kita reka-reka, tapi sesuatu yang kita betul-betul melekat dalam perasaan atau dalam minda kita. Jadi ada dua perkara saja, iaitu kita menulis atau mulakan penulisan kita dengan sesuatu yang sangat kita sukai, ataupun kita mulakan juga dengan penulisan sesuatu yang sangat kita benci. Dan daripada itu kita akan dapat idea untuk menulis, untuk meluaskan penulisan kita, menambahkan lagi idea-idea sampingan. Tetapi asasnya kita letakkan dulu keutamaan kepada sesuatu yang sangat kita benci ataupun kita suka sebagai asas untuk kita membuat sesuatu penulisan. Semoga tip ini boleh dipraktiskan kepada rakan-rakan semua. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini ataupun hari ini ingin saya berkongsi tip yang ketiga, bagaimana kita ingin menulis ataupun tip menulis yang ketiga saya yang ingin saya kongsikan pada malam ini. Yang mana dalam 2 hari yang lepas kita sudah berkongsi tentang tip yang pertama, iaitu kita mesti banyak membaca kamus, banyak mentelaah kamus, apa jua jenis kamus kita mesti membaca, kerana daripada kamus kita akan dapat kosakata. Yang kedua, saya juga berkongsi tentang kita menulis, permulaan untuk menulis perlulah berdasarkan kepada sesuatu yang kita suka, yang kita sayang, yang kita cinta, ataupun kita tulis berasaskan kepada sesuatu yang kita benci atau kita marah. Itu akan mengembang ataupun akan meluaskan lagi idea penulisan kita. Dan yang ketiga pada malam ini saya kongsikan adalah kita harus mencari, mengumpul artikel-artikel yang ditulis oleh tokoh-tokoh ataupun penulis yang kita suka, dengan gaya bahasanya, tata bahasanya, cara olahannya. Kita kumpul sebanyak boleh, himpunkan artikel-artikel atau tulisan-tulisan
mereka yang bagus, mereka yang ada kemahiran tinggi, berbakat dalam penulisan, dan kita kaji secara tidak langsung bagaimana cara mereka menulis, bagaimana mereka mengolah ayat, bagaimana mereka menghantar mesej, bagaimana mereka menguruskan kandungan atau konten, bagaimana pemilihan kata yang digunakan. Apabila kita dapat membaca artikel-artikel yang berkualiti tinggi ini ataupun artikel-artikel yang ditulis oleh penulis-penulis yang hebat, kita akan dapat belajar secara tak langsung sekurang-kurangnya 10% ataupun 10% daripada kaedah taktik yang ditulis oleh penulis-penulis hebat ini akan kita peroleh dengan secara tidak langsung apabila kita baca, kita kaji, kita teliti cara mereka menulis. Sebab itu penting kita menghimpunkan penulis-penulis ataupun artikel-artikel yang ditulis oleh penulis-penulis yang hebat. So, semoga tip yang ketiga ini boleh membantu sedikit anda dalam menulis rencana ataupun buku.